Kita sebenarnya bukan bersama dengan Fatin Mm-hmm. Izzati sahaja, tapi kita juga bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio ini. Tadi kita dah pun bersama dengan Umi. Yeah. Kita juga bersama dengan ini jejaka yang terhangat juga di Malaya. Oh, di Malaya. Wow. Kita bersama dengan Hafiz Hamidun. Apa khabar Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan kita bersama dengan Coach Fauzul Naim Ishak, perunding pembangunan potensi diri. Wow, Coach lama tak jumpa. Lama tak Sihat, jumpa. Coach, ya? Sihat. Okey, so hari ini Coach, topik dia adalah panas peringgi topik cari ni, panas. timber. Dia panas tapi mungkin kita boleh membuka ruang. InsyaAllah. Benda ni masih relevan ke ataupun boleh ke sebenarnya perigi itu mencari timber di era ini? Macam mana? Cuba Coach jawab. Okay, bila menyebut tentang persoalan pergi mencari timber, ada orang tanya apa maksudnya? Persoalan bagaimana seorang wanita melamar lelaki. Itu sebenarnya, nak senang ringkas itu je. Memulakan untuk melamar seorang lelaki. Dan bila menyebut tentang persoalan salahkah? Itu salahkah? Persoalan salahkah ini mengikut pandangan siapa? Pandangan siapa? Kalau kita mengambil pandangan agama, sebenarnya agama tidak menghalang untuk seorang wanita melamar lelaki. Dan hatta kalau kita melihat sunnah Nabi pun, bagaimana Nabi berkenal-kenalan dengan Khadijah pun daripada persoalan itu. Yang mana yang memulakan adalah Khadijah. Yang memulakan Khadijah. Dan pada ketika itu apa yang Khadijah lakukan? Dia menghantar wakil. Yang mana pada ketika itu disebut ada seorang wakil namanya Nafisah. Yang mana menghantar wakil untuk merisik kabar. Merisik kabar tentang Rasulullah. Dan dia melalui siapa? Melalui Abu Talib. Iaitu bapa saudara Nabi. Dan Alhamdulillah daripada persoalan itulah yang bermulanya bibit-bibit itu hingga akhirnya berlakulah pernikahan. Berlakulah perkahwinan antara Rasulullah dan juga Sayyidatina Khadijah. Dan hingga mengeluarkan zuriat. Dan bagi saya ini adalah satu perkara yang kita perlu sedar. Kena faham bahawa sebenarnya tidak ada halangan. Dan dari sudut agama tidak menghalang, tidak ada kesalahan di sudut agama. Cuma mungkin yang persoalan salah ataupun betul ini, kita mengambil kira faktor budaya. Faktor bagaimana keadaan situasi semasa. Persoalan budaya Melayu, budaya bangsa. Yang mana mungkin ada orang kata bahawa, pelik lah. Yang kita simpan dulu. Kita dah macam tu semua. Ini yang kita nak kongsikan tadi. Kadang-kadang kita bercakap tentang salah atau tidak itu adalah mengikut kita, ini emosi kita sebagai manusia. Seperti apa yang Coach katakan tadi, adat, budaya yang mungkin menidakkan perkara ini. Saya nak tanya kepada Hafiz sendiri. Zaman hari ini, zaman yang lebih moden. Orang putih kata we evolve kan dengan zaman teknologi dan sebagainya. Kalau zaman dulu-dulu, mungkin orang tak keluar rumah tapi lebih kepada pasangan ataupun ibu bapa yang datang meminang wanita dan sebagainya. Hari ini, anak-anak kita ataupun kita sendiri pun boleh membuat pilihan. Kita tengok dekat media sosial, kita rasa elok lah yang ni. Kita pun mungkin boleh mulakan langkah pertama dengan mungkin tanya khabar, hai, apa khabar dan sebagainya. Tapi bagi Hafiz ni sebagai seorang lelaki, kebiasaannya orang lelaki dia merasakan kalau perempuan yang memulakan perkara sebegini, perempuan itu akan ada persepsi-persepsi tertentu. Masyarakat akan merasakan perempuan ni tak tahu malu, gatal dan sebagainya. Tapi Hafiz sendiri sebagai seorang lelaki, pendapat Hafiz, adakah Hafiz okey dalam situasi sebegini atau bagaimana? Saya rasa sama je. Kalau laki yang mulakan, orang kata laki tu miang. Kan? Ada persepsi dulu. Ni zaman dulu. Tapi zaman sekarang ni saya rasa dalam era 2023 ni kan, semua orang pun dah berfikiran lebih terbuka dan saya rasa tak ada isu pun sebenarnya. Kalau tak orang kata kalau kita nak ambil pepatah, kalau kita tak pecahkan ruyung macam mana dapat sagunya kan. Jadi kita kena mulakan langkah yang pertama tu kan. So usaha tu bukan hanya menunggu. Kalau Coach cakap boleh tak ada masalah, tapi kekangan daripada budaya. Kalau Hafiz boleh tak ada masalah. Maksudnya era sekarang ni boleh sahaja apa kalau itu yang terbaik. Hafiz bersikap terbuka tak kalau tiba-tiba ada orang cakap macam Hafiz, jom kita pergi dating. Okey. Kedua. Dia terkedua macam mana? Dia speechless. Kita kena rasa speechless because kita ada rasa malu tu. Betul. Kan, jadi menunjukkan bahawa Hafiz pun malu. dia kita bila kita bercakap tentang komunikasi ni ada seni dia kan. Jadi kalau kena dengan cara dia kan, kalau dia jangan straightforward sangat. Dia sebenarnya kalau nak mengurat pun. Nak mengurat tu dia ada seni dia. Betul. Tak percaya tayang. Kejap lagi kongsikan seni tu boleh? Bukan saya. Dia orang ni.
Sampai nak kongsikan seni tu, ada komen ini yang kena dengan apa yang habis katakan tu. Kita bacakan sekejap. Ini daripada Dinda Putri Megna. Terima kasih banyak-banyak. Bagi saya tak salah perigi mencari timba, janji, adat merisik dan langkah seterusnya pihak lelaki yang memulakan. Macam saya dan suami pun, saya yang mulakan mesej suami dulu. Alhamdulillah perkahwinan sudah hampir 8 tahun dan bakal menimang cahaya mata kedua. Nampak? Ini dia mula. Kadang-kadang dah suka. Tapi yang itu lambat sangat lah nak mulakan langkah pertama. Kita masuk dulu lah. Kita takut terlepas. Takut terlepas. Nampak? Afi pun cakap takut terlepas. Okey. Kita dah dengar itu maksudnya daripada side lelaki lah kan. Kita nak dengar daripada Izzati sendiri. Ini yang kata hasil. Ini yang kata bagaimana sebenarnya kalau kita tengok melihat kepada sekarang ini, iyalah kan kadang-kadang ada personality lelaki yang lebih orang kata dia tak suka nak memulakan, dia malu ataupun rasa macam ada kelemahan here and there. Tapi perempuan dia rasa macam dia ada frekuensi tu yang mana ini boleh ni, insya-Allah kita boleh menghalalkan. Pendapat Izzati? Pendapat saya lah kan, saya agak berbeza sikit dengan Hafiz. Hafiz kata ada lambat, slow. Kalau saya rasa kena cepat. Kena cepat. Kalau lambat, pancingannya lambat. Faham tak? Kita campak umpan lambat mancing kan. Mancing umpan apa? Apa umpan apa? Tak pernah memancing wak. Tapi memancing kena bersabar Kena berjam-jam Tapi saya setuju yang tadi dia kata perempuan mulakan tak ada masalah. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni, okey, kalau saya bagi analogi, kalau kita nak pergi kebun bunga sekalipun, kita akan petik bunga yang paling cantik, betul? Macam tu juga kalau kita tengok seorang lelaki tu baik budi dia, cantik di depan mata kita. Cantik is a very subjective. Dia cantik di depan mata kita sebab kita akan cantik di depan mata orang yang tepat, betul? Jadi mesti kita akan nak lelaki tu, betul? Kalau kita perempuan. Jadi tak salah kalau kita bagi tahu dia kita berminat dengan dia, dan kalau ada sesi balas membalas, dan lelaki tu akan take part. Kena pancingan tu. Kena pancingan tu kena. Tapi analogi ni, ada pepatah Inggeris pula kata, kalau bunga tu cantik, kalau you nak bunga tu terus bloom, jangan petik. Jadi salah ada dua analogi yang biasa. Okey, sebab kalau kita dah tapi sebenarnya penonton-penonton mungkin tertanya-tanya juga, siapa Fatin Izzati ni kan? Fatin Izzati ni sebenarnya persatuan apa nama dia? Parti Single Malaysia. Dia dah buat dulu. Ya, tadi tu yang awak semua tengok TikTok yang awal-awal tu, itu adalah disebabkan itulah dia dah jumpa jodohnya. Enamnya sekarang. Bila cakap tentang parti single Malaysia. Nak borang ke? Afi kalau kita PM tepi lah. Okey, macam nak ambil jawatan. Saya tadi dah cakap kat dia mungkin dah letak jawatan bagi jawatan dekat saya. Kalau kita cakap tentang single ini, kadang-kadang orang perempuan ini dia bukanlah dia tak nak berkahwin, ataupun kalau kita cakap tentang pergi cari timba ni, ini disebabkan oleh faktor budaya tadi, persepsi masyarakat. Apatah lagi kalau seorang perempuan tu ada status-status tertentu, kalau dia memulakan sesuatu, masyarakat akan merasakan perempuan ni tak tahu malu, gatal dan sebagainya. Tapi bila adanya persatuan sebegini, adakah ini merupakan satu support group ataupun bagaimana sebenarnya? Saya cerita pasal parti tu dulu. Okey, punca utama saya buat video tu, satu suka-sukalah. Second sebab waktu tu tengah pilihan raya, tengah isu calon, yada-yada, tak ramai orang berminat dengan politik, kita kena terima accept the fact. Dan saya rasa macam, saya single. Awak gurau-gurau lah tu. Dia mula dengan gurauan. Tapi saya single, saya tak ada pasangan apa. Dia macam kira open tender tau. Dia kira open tender macam tu. Dan saya rasa adalah tidak adil kalau cakap apa yang saya buat tu gatal. Sebab kan ada satu stigma lapuk. Kalau perempuan tu yang mulakan, dia agak perempuan gatal, perempuan yang tak baik. Saya rasa stigma tu kita perlu tutup, lupakan, sebab itu adalah salah satu cara untuk you inisiatif. Dia ada banyak usaha, banyak cara, banyak usaha. Jadi saya rasa saya takut juga kalau macam family saya terkesan kan. Tapi saya dikelilingi oleh family yang positif. Selagi boleh tolong orang. Parti tu alhamdulillah saya rasa lebih daripada 200 orang, 100 orang yang Kak, kita orang dah ni, kita orang keluar dulu. Lebih kepada inisiatif berjemaah lah. Ya, dia berjemaah. Dia tak pergi seorang. Sebab dalam tu you kena kenapa? Dalam tu ke? Tak ada. Dia tanya saya dalam tu ke? Tak buat live, dia tanya saya dalam tu. Ada dalam tu ke? Masuk Tak ada. Belum isi borang lagi. Belum lagi. Tak, tapi dah join Dia dah letak fake account. Apa saja aplikasi belum ada lagi. Baru fikir malam tadi, saya kasi download lah. Sebab dia sangat ramai, dan bila orang, sebab saya adalah zero cost. So saya tidak mengambil apa-apa untung dalam tu. Jadi saya rasa macam saya tolong orang, dan saya puas bila orang cakap, Kak,
kita orang nak bertunang. Ada yang nak bertunang, ada yang ni usaha. Selagi saya rasa selagi saya boleh tolong orang, dan saya percaya orang-orang tu akan yang mendoakan kita sebab kita tak tahu Tuhan makbulkan doa siapa orang sekeliling. Maksudnya selain daripada kita berdoa untuk diri kita dan orang-orang sekeliling kita yang berat jodohnya, kita juga kena berusaha. Fatin, awak gelakkan saya tadi. Saya tak masuk lagi ke tuan ni. Okey, awak dengan suami, siapa yang mulakan Saya tak jumpa dia masa tu. So saya pergi kerja je. Tahu-tahu dapat jodoh kat tempat kerja. Alhamdulillah. Tapi siapa yang mulakan langkah pertama tu? Awak ke husband? Okey, ini menarik juga. Sebab kalau awak cakap pergi cari timba, sebenarnya pergi tu dia boleh cari timba bukan macam secara direct. Tapi sebenarnya boleh tak? Ada pusing-pusing. Setuju atau tidak? Boleh, tapi dengan cara yang betul lah. Kan? Okey. Ini ada satu lagi komen daripada Saidah Zainuddin. Okey, saya dah cakap, saya salah seorang pergi cari timba. Wih, ramai sebenarnya. Bagus. Saya try luck WhatsApp suami dahulu dan fikir tak apalah kalau dia reject, yang penting cuba. Alhamdulillah, hampir setahun kahwin, nasib baik saya try. Kalau tak, mesti belum kahwin lagi sampai sekarang. Itu dah dinamakan jodoh lah kan. Maksudnya tak cuba tak tahu. Okey, kita dah dengarkan daripada semua 3 orang tetamu kita. Kita nak dengar pada Umi pula. Umi dah berkahwin. Tadi kita dah tanyakan, ada tak pengalaman-pengalaman rakan-rakan ataupun bagaimana sebenarnya Umi melihat orang kata senario wanita yang memulakan langkah terlebih dahulu? Saya agree. Boleh, tapi ada caranya. Dia boleh nak approach atau message dulu, tapi tak perlulah nak beritahu niat. Kadang bila kita dah message dulu, lelaki tu dah faham-faham dah. Perempuan ni berminat. And then let the guy take over. Sebab kita kena tengok effort lelaki tu kena 110% sebelum kahwin. Sebab selepas kahwin dia akan reduce. Saya luar perasaan Umi. Masuk grup Umi. Grup Umi lah. Awak grup Umi kan. Isteri-isteri. Okey, kalau saya setuju juga apa yang Umi katakan tu. Bila kita mulakan langkah pertama, tak semestinya kita terus ajak dia kahwin. Mulakan langkah pertama, macam tanya je kan, awak dah makan, jom tengok wayang. Macam tu kan. Dan kemudian orang lelaki tu secara tidak sengaja dia tahu kita berminat. Tapi biar dia take over lah. Dia kena pandai-pandai. Takkan nak suruh beli bunga pun kita nak cakap. Kalau dia minat, dia akan datang. Men are very simple. Dia minat, dia akan datang. Wow. Okey. Tapi ada juga kan. Okey, saya setuju juga apa yang Umi cakap tu. Memang betul. Nampaklah dia punya manisnya wanita tu macam tunggu datang lelaki ngorat suami. Tapi lelaki ni kadang-kadang ada satu perasaan yang mungkin senang cerita macam lambat. Bila lambat ni macam mana perempuan ni? Cakap je lah, kita pula yang mungkin melamar ataupun memulakan langkah coach. Macam mana? Mungkin ada personality lelaki ni yang membuatkan sebenarnya masih lagi wujud pergi cari timba tu. Okay, bila menyebut tentang manusia ni cukup cantik ciptaan oleh Tuhan. Yang mana kita ni ada personality, ada karakter masing-masing. Dan kalau kita nak perincikan karakter manusia, kita boleh bagi kepada 4 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang dinamakan sebagai manusia yang dominan. Dominan ni ada manusia yang sebenarnya dia tak kisah. Dia memang orang yang menyalahkan diri dia. Dia tak pernah simpan-simpan. Nak cakap direct sahaja. Aku suka kau. Itu adalah orang yang dominan. Simple. Dominan. Yang kedua adalah manusia yang influence. Influence ni manusia yang mana cakap berlapik-lapik. Tapi dia pandai bercakap, berkata-kata manis, pandai menggubah kata-kata hingga menyebabkan orang terpesona. Ni manusia yang mana tak ada masalah nak cari pasangan. Kerana orang macam ni dia memang ke depan dan dia orang yang sukakan spotlight. Ini manusia yang jenis nombor 2. Manusia nombor 3 yang bukan sebagai manusia steadiness. Yang ini yang kumpulan reserve. Kumpulan yang amat berhati-hati dalam mencari pasangan. Dan kalau menyebut tentang kumpulan inilah bagi saya, kalau jumpa lelaki yang sebegini, eloklah perempuan tu pergi jumpa cepat-cepat. Sebab tapi tak ada tulis kat sini. Dia tak ada. Tapi kita boleh kenal dia. Kita boleh kenal dia. Kenapa? Sebab dia kan reserve. Dia nak cakap pun berhati-hati, nak pilih pasangan pun berhati-hati. Tapi dia amat suka kalau orang pandai jaga hati dia. Itu sebenarnya orang suka jaga hati kan. Pandai jaga hati dia. Dan yang nombor 4, yang ini namanya compliant. Compliant adalah individu yang berhati-hati tapi dia nakkan kesempurnaan. Dia amat nakkan kepada benda-benda yang perfect. Perfect. Sebab tu kalau orang yang perfect ni memang dia reserve tapi dia memilih. Dia akan memilih. Sebab tu bila sebut tentang personality keempat-empat ini, kita boleh bagikan kepada 2 pula, iaitu ada yang dinamakan sebagai introvert, ada yang dinamakan sebagai extrovert. Yang mana introvert adalah orang yang mana memang reserve, dia berhati-hati, dia nak orang approach dia dulu berbanding dia approach orang. Berbeza dengan extrovert. Extrovert tak ada kisah. Dia boleh approach bila-bila masa. Sebab tu bila sebut tentang manusia inilah yang saya nampak keperluan seorang wanita untuk mendekati juga. Sebab kadang-kadang
lelaki ni kadang-kadang dia nak juga tahu betul ke perempuan ni boleh terima aku ni. Dan sebab dia tak berani nak cakap. Tapi tiba-tiba ada pula wanita tu dekati dia dan kena pula apa yang dia nak. Takut juga sebenarnya dia suka orang lain. Tapi orang yang dia suka tu tak buka ruang. Tapi orang yang B pula, perempuan B pula datang kat dia, try je lah. Yang mana? Okey. Kita kat depan, Mak. Dah ada empat kategori tu kan? Kalau kita cakap tentang 4 kategori ini, Hafiz. Hafiz yang mana? Yang mana Hafiz yang mana, Hafiz? Nombor 3 kot. Nombor 3. Nombor 3 kot. Kau tengok dia macam tu. Saya pun tengok macam tu dia. Tapi kalau kita melihat kepada situasi sebegini, kadang-kadang karakter ini boleh berubah-ubah. Kerana kadang-kadang karakter itu dipengaruhi oleh faktor kerjaya, situasi dan sebagainya. Namun apa diri kita yang sebenarnya, kadang-kadang orang tak boleh baca apa yang kita inginkan dan sebagainya. Dan kalau kita bercakap dalam konteks jodoh ataupun perigi mencari timba ni, kalau kita cakap tentang perempuan, memang kita suka-suka kita bergora-gora dalam topik ini, tetapi mungkin dalam 100 orang wanita yang sedang menonton ketika ini, seorang atau 2 orang sahaja yang mampu ataupun berani untuk memulakan langkah pertama. Ini kerana faktor tabu tu tadi kita kongsikan dari awal. Dia takut nanti mak dia marah, takut mak mertua kata kau yang mulakan dulu dengan anak aku dan sebagainya, faktor orang sekeliling dan sebagainya. Tapi Hafiz, sebagai seorang lelaki, bagaimana kita nak membantu penonton-penonton kita bahawa zaman hari ini, kalau asalkan caranya betul, jalannya baik, niatnya itu niat yang bagus, kita boleh memulakan langkah pertama ini tanpa kita mengira faktor-faktor sebegini sebenarnya. Okey, pada saya lebih mudah kalau kita nak katakan sebenarnya bila wanita ni rasa dia yang perlu memulakan langkah itu, saya setuju dengan apa yang Umi kata. Selepas itu kita perlu tengok apa yang terjadi selepas tu. Kalau langkah yang pertama dan ada jawapan dia, mulakan langkah yang kedua. Kita tunggu next. Maksudnya langkah yang pertama tu takkan terhenti kat situ je lah. Orang kata kalau kita bertepuk tu tak berbunyi, kan, boleh move on. Tapi kalau dia ada feedback, kan, saya rasa itu chances untuk relationship tu akan jadi, maksudnya dia ada chemistry, ada feedback, kan. So okey, menarik. Kita tahulah kan, maksudnya ini mendorong kepada faktor kematangan juga, Hafiz, kan. Okey, saya nak tanya kepada Izzati, yang mana tadi yang berkenaan dengan jawab kan? Saya suka gelak. Saya memang suka gelak. Awak boleh join grup kita orang. Okey. Ambil borang. Izzati, macam mana pula kalau ada dalam kalangan masyarakat kita yang macam dia terbuka untuk dia memulakan langkah wanita, tetapi risiko-risiko lelaki yang bagaimana, mereka juga mempunyai kriteria, tapi kita tak mengenali orang kata individu-individu tu secara betul, tak nampak pun dia punya kriteria yang bagaimana orangnya. Banyak risiko dekat situ. Pendapat awak? Yang itu saya setujulah, sebab bila kita nak kenal someone, we have to be careful. Kita kena sangat kenal betul-betul. Tapi kita juga kena, kalau kita kenal orang, kita pun kena transparent sikit-sikit dengan orang tu. Macam saya setuju tadi kat Umi Nazira cakap, kita kena berhati-hati untuk kita kenal orang. Macam Hafiz cakap, bertepuk, make sure kena ada tepukan sekali. Kalau tak, move on. Tapi pendapat saya, dalam kita nak pilih apa, semua benda memang kita kena ada buat ni lah, due diligence. Due diligence tu sangat penting. Ini dah istilah macam ni. Contoh macam saya dengan tunang saya, kita buat due diligence dulu. Barulah saya macam, sebab saya dengan dia yang murat saya, bukan saya murat dia. Lain. Sebelum saya cakap say yes, sebab macam kalau kita perempuan yang mulakan, kesudahannya lelaki yang akan kena, sebab kita ada adat dan budaya. Dia kena masuk meminang. Dia kena masuk meminang. Jarang kan kita perempuan hantar cincin. Dia yang kena, bila dia ada adat kita. Yes. Adat kita. Kita tak boleh lari dari adat, kita tak boleh lari dari budaya, kita tak boleh lari dari itu. Jadi lelaki yang merisik, meminang, the effort is very important. So kat situ kita baru tahu, lelaki ni dia serius dengan kita. Kat situ kita baru tahu, family dia macam ni. Jadi saya rasa walaupun perempuan tu memulakan, dia ada timbal balas daripada lelaki. Dia tak boleh saya pula yang meminang tu, tak boleh. Dia kena lelaki. Bila ada effort, baru kita tahu lelaki ni
dia bersungguh-sungguh. It's a very important. Kita kena tengok lelaki tu jangan effort pula. Okey, jap. Ini daripada Amin Nuruddin. Amin tak salah pun asalkan niat kebaikan. Macam pasangan saya, dia yang approach saya dulu sebab dia cakap saya cute dan baik. Saya bersyukur. Tapi sebenarnya saya rasa lelaki suka perempuan yang dulu. Sebenarnya bagi green light lah tadi tu. Suka kita rasa dihargai. Senang kerja lah maksudnya. Tapi adakah dia merasakan bahawa macam sebenarnya aku menang lah sebab perempuan tu yang bagi green light, approach sekarang ni kuasa di tangan dia untuk proceed atau tidak. Tapi sebenarnya percayalah, saya rasa kalau daripada 100 kes mungkin 70 orang mungkin akan suka. Langkah tu dah dipermudahkan sebabnya susah sebenarnya oleh wanita tu sendiri. Saya nak tanya kembali kepada Fatin tadi kan. Fatin tadi dia buat persatuan. Itu parti single. Parti dia cakap dia dah bertunang. Jawatan tu dah dilepaskan macam mana? Saya hari ni officially lepas jawatan. Fatin, kita nak tanya, ketika awak buat tu, pilihan raya baru je bulan November yang lalu. Itu sebelum. Oh, sebelum. Itu berapa lama? Waktu tu. Calonan lah. Waktu bulan berapa tu? Bulan kita pilihan raya bulan 11. Saya rasa dalam bulan 10, 9. Lepas tu awak jumpa jodoh dan bertunang dalam tempoh masa berapa lama lepas tu? Saya bertunang dengan kawan saya. Saya tak bercinta yang I love you, you love me, what I happy family. Kita decide untuk bercinta selepas kahwin. Macam cerita kawan saya juga. Macam tu juga. Bila bercinta selepas kahwin, sebab sebelum kahwin, sejak saya bertunang di bulan 1 sehingga hari saya hanya jumpa sekali je. Sebab saya rasa bukanlah satu yang halal. Tak jumpa? Kita kontak lah. Tapi dia bukan satu benda yang halal lagi. Jadi kita, bukan saya cakap saya baik, tapi syaitan tengah buat OT sekarang ni. So kita kena avoid buat benda tu. Kita akan jumpa. Ini niat dia tadi. Niat nama itu dia tu kan. Syaitan tengah buat OT sekarang ni. Dia kerja memang triple pay macam tu. Jadi saya cakap tak payah jumpa. Kita jumpa untuk benda-benda penting, yang penting-penting, baru kita jumpa. Ayah saya pun macam, jumpa sekali ya. Saya baru jumpa, baru 2 kali semalam bincang untuk majlis. Dia kena datang. Itu boleh saya jemput, jangan risau. Okey, itu apa yang Fatin kongsikan lah. Dia gelak dan tersenyum saja. Saya kira perjalanan hidup kita ini manusia sebenarnya berbeza-beza. Kita tak boleh nak bandingkan kisah kita dengan kisah kawan kita, dengan kisah jiran depan rumah ataupun jiran belakang rumah dan sebagainya. Kerana semua orang mempunyai jalan cerita berbeza-beza. Ada orang dia yang memulakan perhubungan dan dia berjaya. Ada orang yang dia memulakan perhubungan dia tak berjaya, ataupun ada orang yang dia bercinta macam nak erat jumpa hari-hari pun akhirnya percintaan tu ataupun hubungan perkahwinan tu tak berjaya juga. Jadi macam Umi ni, bagaimana Umi melihat dalam konteks ini sebenarnya bahawa dalam zaman hari ini bahawa kita seharusnya berpijak di bumi yang nyata, apatah lagi golongan ibu-ibu yang sedang menonton ketika ini, berilah ruang dan juga peluang dan juga sokongan kalau anak-anak kita ni, anak perempuan kita ni nak memulakan langkah pertama untuk memulakan hubungan ini. Saya agree sebab kita sebagai wanita yang kena memilih, bukan dia orang yang pilih kita. Saya prefer lelaki yang tak pandai sangat mengurat. Jadi kita yang pilih yang mana kita nak. Macam saya yang pilih. Saya suka tu. Kita yang kena pilih sebab biarlah masa kahwin memanglah sakit hati sikit kan, dia tak pandai ambil hati kita. Sebab benda tu lagi hati kita akan lebih terpelihara daripada orang yang manis mulutnya. Saya boleh bersetuju dengan Umi. Kadang-kadang perempuan sukakan cabaran yang mana lelaki itu susah dimiliki. Dia rasa macam kalau dia berjaya, maksudnya segala usaha dia tu berjaya jugalah, kan? Itu sebenarnya. Kalau macam yang mudah, macam jumpa dan dia rasa senang, dia tak ada manis dalam kesusahan tu. Okey, kita dah sampai di penghujung sebenarnya. Kita nak dengarkan coach untuk topik kita hari ini. Bagaimana sebenarnya mungkin di luar sana sedang lagi macam ragu-ragu, mungkin dah ada calon tapi boleh ke dia memulakan langkah dan sebagainya? Nasihat coach sendiri. Bila menyebut tentang persoalan pergi mencari timba, pertama, bermula berniat. Niat untuk apa? Niat adalah untuk mencari pasangan supaya kita boleh bina mahligai bahagia hingga ke jannah. Itu sebenarnya perkara yang paling penting. Dan persoalan lelaki melamar wanita, wanita melamar lelaki, itu sebenarnya terserah pada pilihan masing-masing. Dan tidak salah. Kenapa? Kerana agama membenarkan. Cuma ada beberapa perkara yang perlu diingatkan. Dalam melamar ini, bagi seorang wanita, ada 4 perkara kena dia dikira. Pertama, jaga maruah. Itu yang penting. Kenapa? Kadang-kadang bila seorang wanita nak mendekati seorang lelaki,
dia jangan terlalu gedik sangat. Kata nak sangat. Itu direct tu. Gedik sangat kan. Itu saya setuju sangat. Jangan kena nampak gedik ada sangat. value kan. Sangat. Dia kena jaga maruah tu. Sebab apa? Jual mahal Sebab sikit. bila kita sebagai wanita menjaga maruah, dengan sendirinya kita tak nampak bahawa salah kerana memang kita menjaga maruah kita dan dengan cara yang dignity, dengan cara yang baik kita mencari kita punya pasangan tersebut. Itu yang pertama. Saya suka. Yang kedua, bila nak melamar seorang lelaki kena mulakan dengan risik-risik dulu. Kerana kadang-kadang mungkin yang si lelaki itu dah ada dah orang lain. Itu betul tu. Betul sangat tu. Ada orang lain, tiba-tiba kita nak sailang pula kan. Sebab itulah hal tu. Yang kedua adalah risik dulu. Adakah lelaki ini lelaki yang baik? Lelaki ini lelaki yang sebenarnya sesuai untuk kita. Sebab apa? Sebab dalam lelaki mencari wanita, Nabi kata ada 4 perkara. Pertama adalah persoalan harta, persoalan keturunan, persoalan rupa, persoalan agama. Dan akhir sekali, pilih agamanya. Tapi untuk seorang wanita, memilih seorang lelaki, paling penting adalah untuk menjadi imam. Betul. Menjadi imam, menjadi ketua keluarga. Dia bukan sekadar main-main. Bukan main-main. Sebab tu penting kena risik. Tengok dulu, orang ni baik ke? Bangun subuh ke tak? Sesuai tak untuk aku? Kadang-kadang, sebab itu sebab karakter tu penting. Sesuai untuk aku tak? Kalau tak sesuai, bolehkah aku bahagia dengan dia? Dan bolehkah dia membawa aku untuk jumpa syurga? Itu perkara kedua. Yang ketiga, seboleh-bolehnya kalau dah tak mampu untuk terus jumpa, Tuan Hafiz, saya minat kat awak, lantik seorang wakil. Takut lepas ni banyak DM Hafiz. Lantik seorang orang tengah. Mungkin bantu bagi pihak, bagi melihat perspektif. Sama ada boleh tak untuk tengok, untuk menjalin hubungan itu. Itu nombor 3. Dan nombor 4, paling penting juga, dia sebut tentang nak membuat keputusan. Dua-dua ada pilihan. Yang lelaki pun ada pilihan, yang perempuan juga ada pilihan. Kena belapang dada. Kalau tiba-tiba ditolak tu perkara biasa. Jangan pula nanti kalau ditolak, Allah dah tak boleh hidup, tak makan sebagainya. Sebab bila kita melamar orang tu ada pilihan juga. Kita pun ada pilihan juga. Dan mungkin pilihan dia bukan kita. Dan mungkin kita pilih dia. Dan satu perkara kena faham, pilihan kita adalah pilihan kita, tapi pilihan Allah yang paling penting dan itu yang terbaik. Sebab itu paling penting, banyakkan doa. Banyakkan doa, insya-Allah akan jumpa jodoh yang terbaik untuk kita. Insya-Allah. Amin. Dia berlapang dada dan kita harus berdamai dengan takdir kita sebenarnya kan. Kerana apa yang seperti coach katakan tadi, kita kena akur dan pasrah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tapi apa-apa pun kena ada usaha untuk kita mendapat jodohnya. Kalau macam perempuan kena checklist. Saya suka apa yang Umi katakan. Jangan biarkan kita dipilih. Kita yang buat pilihan itu sebagai seorang wanita, kerana kita juga ada hak kita untuk memastikan siapa imam kita yang bakal membawa kita ke syurga satu hari nanti, insya-Allah. Betul. Yang paling utama adalah siapa imam. Kadang-kadang ramai wanita yang macam muka paras rupa, dia kerja apa dulu. Tak, kena tukar persepsi tu. Kena tengoklah dia bangun sembahyang subuh ke tak. Itu yang penting. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada keempat-empat tetamu kita, Coach Fauzul, Hafiz, Umi dan juga Izzati atas perkongsian topik kita hari ini. Nampak macam simple-simple je, tapi sebenarnya kekuatan di dalam perigi cari timba tu hari ini kita dah perjelaskan kepada anda. Betul tu, insya-Allah. Jadi boleh pecahkan ruyungnya, buka persoalan ini. Tak salah kalau kita nak mulakan langkah pertama, tetapi mulakan langkah pertama dengan berhemah agar kita sentiasa dihormati sebagai seorang wanita, insya-Allah.